Tutong. Alhamdulillah, banyak makan kuih mor tadi bersama Madini Daerah Belait. Ingin singgah sebentar ke Daerah Tutong untuk makan lagi di daerah Tutong yang akan dijamu oleh rakan kita ni, Majdi. Assalamualaikum Majdi, selamat Hari Raya Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan setegas kita, Dini dan juga Ramiza, selamat Hari Raya kembali. Alhamdulillah, cukup ceria kedengaran Majdi pada hari ini. Jadi sebetulnya soalan yang akan ditanyakan ini sama sebetulnya Dini ya. Apa yang memotivasikan mungkin dari persepsi Majdi sendiri untuk memulakan aktiviti senaman setelah 20 hari makan manis-manis dan kuih-kuih rendang segala macam. Jadi mungkin ada perkongsian dari rakan segas. Ya, kalau saya sendiri secara peribadi, apa yang memberikan inspirasi untuk kita ni melakukan aktiviti-aktiviti yang sihat. Terutama sekali apabila saya melihat story WhatsApp lah, seperti contoh rakan-rakan saya yang aktif melakukan sukan, baik mereka ataupun hanya bersuang ataupun hanya berjalan kaki, itu sebenarnya memberikan saya motivasi dan inspirasi. Belum lagi kalau orang mempost tu jarak jauh dorang punya perjalanan, rasa diri mesti je lakukan. Kalau mereka dapat, kenapa diri dia dapat? Jadi itu secara tidak langsung kita ni sama-samanya orang menjaga kesihatan lah. Lebih-lebih lagi pada bulan Syawal ni kan banyak kita ni mengkonsumsi makanan. Jadi inilah masanya untuk kita ni orang back to track, kembali kepada jalan untuk melakukan kesihatan. Jalan yang lebih benar. Jadi bukan jawapan Majdi. Memang tepatlah Majdi ya. Tadi lihat apa yang ada dalam WhatsApp grup kita ni. Kalau orang bersukan, tadi pun Izki kan ikut bersukan. Masalahnya Majdi, teman-teman saya semua mempost gambar makanan. Macam mana tu? Jadi mungkin boleh di-blok orang melihat pada social media, Instagram ke, carilah mana yang dapat menaikkan kita punya inspirasi untuk melakukan kesihatan. Itu yang kita ni ikutkan. Itulah mungkin pada rakan-rakan saya, ubah Facebook bis kita, WhatsApp status bis kita, jangan menyimpan gambar makanan. Tempted saya bah. Ya tak kan? Orang kita ni kalau indah pasal bab makanan indah sah. Itulah kan. Tapi kalau Majdi, Alhamdulillah. Rezeki untuk Majdi untuk meneruskan lagi usaha memulakan aktiviti fizikal. Jadi Majdi, saya rasa mungkin sudah masanya untuk Majdi mengongsikan apa info menarik dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setegas kita, Ramizah dan juga Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton setiap rancangan Rampai Pagi. Dan kali ini tersongsong dari daerah Tutong kita bawakan bagi edisinya hari ini. Dan ingin saya kongsikan kepada penonton terlebih dahulu mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang diteruskan lagi pada hari ini, Sabtu 19 hari bulan April 2025. Yang akan menjejaskan di sebahagian Kampung Binutan, Mukim Rambai, daerah Tutong. Ambil maklum, ia akan bermula dari pukul 8.30 pagi sehingga selesai dan penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan 11 kV talian atas. Jadi ambil maklum khusus kepada para penduduk kampung yang tinggal di Kampung Binutan, Mukim Rambai, daerah Tutong. Baik ada penonton, untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita beralih pula untuk menyaksikan bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Setiap kehidupan insan di dunia ini sudah pasti bakal diuji. Sebagaimana pelangi tidak selalunya muncul dan langit tidak selalunya cerah. Roda yang berputar mengajar manusia erti kehidupan yang tidak sentiasa berada di atas dan tidak selamanya berada di bawah. Tatkala anak-anak lain dikelilingi dengan nikmat kebahagiaan bersama ibu bapa, ternyata ada anak-anak lain yang kehilangan tempat bermanja dan berkasih sayang daripada insan yang bergelar ibu dan bapa. Kehilangan orang tersayang merupakan dugaan yang paling mencabar dalam kehidupan. Kehilangan ibu dan bapa atau insan tersayang buat selama-lamanya merupakan antara perkara yang paling ditakuti ramai orang. Namun, tiada satu pun manusia yang dapat lari daripada menghadapi saat itu. Cepat atau lambat,
Janji Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah pasti. Sebagai manusia, kita perlu meneruskan kehidupan seperti sedia kala di samping melaksanakan beberapa tanggungjawab setelah ketiadaan mereka. Justru itu, menyayangi dan memelihara insan-insan yang memerlukan bantuan seperti anak yatim adalah sangat dituntut dalam Islam. Berkongsi cerita hidup sebagai anak yatim, Sarah Nur Nadirah binti Abdul Halim bersama abang dan adik-adiknya setelah kedua ibu bapa mereka kembali ke rahmatullah. Ketika ibu bapa saya masih hidup, abang saya bersekolah di Mahat Islam Tutong. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Perdana Wazir Kuala Belait, manakala adik perempuan saya bersekolah di Sekolah Arab Belait dan adik lelaki saya bersekolah di Sekolah Rendah Pengiran Setiajaya Pengiran Abdul Mumin Kuala Belait. Ibu saya meninggal pada hari Khamis 31 Disember 2020 akibat daripada penyakit kanser cervix. Setelah ibu meninggal, rutin harian kami agak berubah. Walaupun kami masih kecil ketika itu, kami cuba untuk menolong bapa kami untuk mengemas rumah, memasak dan menjaga antara satu dengan yang lain. Bapa saya meninggal pada hari Selasa, 16 April 2024. Setelah ibu bapa kami meninggal, kami berasa agak sunyi dan hilang tempat bergantung. Kami dijaga oleh nenek, ibu saudara kami dan bapa saudara kami. Kami berasa sangat sedih dan agak sunyi. Walaupun mereka sudah tiada, tetapi kami berusaha untuk hidup berdikari, saling menjaga antara satu dengan yang lain, dan kami juga berdoa kami menjadikan doa sebagai penghubung dengan ibu bapa kami. Apabila ibu bapa saya sudah tiada, nenek saya dan ibu saudara dan bapa saudara kami yang menjaga kami, dan makan minum kami juga dijaga dengan sempurna. Setelah ibu bapa saya meninggal, yang mendorong saya dalam tekun untuk belajar ialah beradik-beradik saya, adik-beradik bapa saya dan adik-beradik ibu saya. Masa ini saya sekolah menengah Ripas tahun 7 mengikut bus ke pagi ke petang. Masa ibu saya meninggal, umur saya 7 tahun. Keadaan agak berubah karena kami tidak ada bapak untuk tempat untuk berkasih sayang. Mana? Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Pengorbanan dan kasih sayang daripada nenek mereka, Dayang Seli binti Awang, menjadi kekuatan dan semangat buat 4 beradik ini untuk meneruskan kehidupan. Tinggal tempat aku lah. Sudah bapaknya dah ada, mamanya dah ada. Dong sinilah, balik sini. Dong tinggal di Belait kan. Tapi aku agak jadi Belait. Tapi cuma laju ke sana, sini. Terus sekarang aku balik di sini. Udah lah, buanglah. Dong ke sini. Tamak dah sini. Dong belajarlah sendiri, ya. Belajar saja. Tapi kalau dong macam mau belajar, aku bising lah, suruh belajar. Semestilah. Adanya anak-anak ikut nulung lah sekolah, macam itulah. Macam ngangahnya lah, nulung. Kalau sudah ngangahnya belum ada atau aku terima aja tua, aku tolong lah, sikit simpan lah, tolong orang, macam itulah. Macam itu, nunggu terima lah. Apa je gaji tua. Ini sudah dong macam pasarannya, adalah jadi bakal dorang kan, adalah pandai lah fikir-fikir lah macam tu. Abang ni jangan bilang tak balik tu. Hari 6 ada balik.
Kecekalan dan ketabahan Nenek Seli menjaga cucu-cucunya sangat wajar dijadikan contoh buat masyarakat. Walaupun ketiadaan ibu bapa mereka, namun bagi Sarah Nur Nadirah dan adik-beradik yang lain menjadikan mereka tekun belajar bersungguh-sungguh. Kejayaan ini juga berbekalkan doa dan restu nenek, bapa serta ibu saudara mereka sebagai penguat semangat selepas ibu bapa mereka meninggal dunia. Dalam satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang memelihara anak yatim dan memberinya makan dan minum, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga, kecuali jika dia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Riwayat Al-Tirmidzi. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu memperhatikan dan membantu orang-orang yang memerlukan, termasuk anak-anak yatim yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang kedudukan yang mulia di syurga bagi orang yang menjaga anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan penjaga itu adalah seperti dua jari ini di dalam syurga. Malik, yakni periwayat hadis, mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim. Walaupun ibu bapa telah tiada, namun keprihatinan dan pemudilan dari masyarakat sangat diambil berat. Alhamdulillah, masyarakat kita masih kaya dengan sifat kasih sayang, simpati dan bertanggungjawab terhadap anak-anak yatim. Beberapa pihak berkesempatan menghulur serta menderma bagi meringankan beban perbelanjaan dan keperluan harian bagi anak-anak yatim di negara ini. Sesungguhnya bantuan yang dihulurkan sama ada berupa wang ringgit atau barang-barang keperluan bukan sahaja dapat mengurangkan bebanan mereka, malah juga dapat mengukir senyuman kebahagiaan dan kegembiraan di hati mereka. Di negara Brunei Darussalam, bantuan kepada mereka sama ada dari pihak kerajaan, swasta ataupun persendirian turut sama-sama berganding bahu. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Yang di